Okay. So, unsupervised learning, uh, supervised and unsupervised learning. Supervised learning learn based on label, class label. So, bila you guna supervised learning, you need to identify what is the class label that you want the algorithm learn. So, maksudnya macam ni. Uh, the algorithm belajar berdasarkan kelas label yang awak beri. Contoh, awak ada kita nak buat diabetic patient. Kita nak ada data historical of data for diabetic patient, pesakit diabetes. So ada dua kategori dalam data awak. Sama ada dia tu sakit kencing manis ataupun tiada kencing manis. So ada banyak atribut lain seperti jantina, bacaan gula, berat, tinggi, umur dan sebagainya. So, bila kita kata kita nak buat supervised learning, we need to make sure data kita tu, data kategori tu sebagai class label. So, apa yang berlaku, contohnya kita buat classification, kita pakai decision tree. Kita pakai decision tree ni kat sini. Kita ambil tadi. So, apa yang berlaku, decision tree akan belajar berdasarkan first class label sebagai ada kencing manis. So, dia akan ambil class label kencing manis. Okay, dia belajar first data yang ada kencing manis. Berapa umur dia, berapa berat dia, berapa tinggi dia, berapa bacaan gula dia, jantina apa. Dan it will accumulate the knowledge. Sebabkan semua tu. Sampailah dia dapat satu conclusion. Okey, kalau kencing manis, okey, berapa umur biasanya yang dapat kencing manis? Ada range ke? Ada berapa ke? Jantina lelaki ke perempuan? Ke sama je. Dua-dua tu ada. Seri. Berat dia berapa? Bacaan gula dia berapa untuk kencing manis? Dan yang kedua pula, barulah dia centri belajar untuk kategori kedua. Tiada kencing manis. So, dia akan repeat the same thing. Awak akan belajar dengan Dr. Hamidah. Macam mana cara dia centri belajar untuk setiap kelas label. There is a calculation behind it. And semua ni sebenarnya, dia bukanlah rocket science yang tak ada luju 4 belalang, tak ada cara. Tak, dia ada mathematical formula on how they learn about the data. Macam mana belajar, macam mana those algorithm learn about the data. Okay, sama lah juga dengan yang lainnya. So, they need to have a class label for them to learn. So, itu adalah supervised learning. Okay. Unsupervised learning pula ialah sejenis machine learning algorithm yang tak perlu awak bagi class label, tak perlu awak bagi tahu nak belajar apa. Awak bagi je data. So kalau tak ada, awak tak identify ni sebagai class label pun dia boleh belajar. So dia belajar secara apa yang awak bagi pada dia. Okay. So dia akan baca je lah semua data tu dan cuba untuk kategorikan data tersebut. Konsep supervised and unsupervised learning ni saya boleh istilahkan ataupun kita kata kita boleh bandingkan macam ni lah. Saya bagi awak satu buku tebal. Okay. Buku teks 1000 muka surat. Okay. Supervised learning, cara dia, saya bagi buku tu, saya kata awak study mengenai data preparation. Macam mana kita nak buat data preparation. So, awak pun akan carilah keyword data preparation kan. Awak akan guna keyword data preparation, awak akan cari. Okay. Unsupervised learning, saya bagi je awak buku teks tu. 1000 buku surat. Saya kata kat awak, belajar, baca. Dapatlah nanti present apa knowledge yang awak dapat daripada situ. Okay. So, apa jadi? Bergantung kepada the learning process lah. Kalau yang supervised learning tadi, semua orang akan present pada saya pasal data preparation. Semua orang. Sebab apa? Sebab itulah yang saya minta awak belajar. Kalau ada pasal benda lain, awak akan present tak? Tidak. Kalau yang unsupervised learning, different student might have a different conclusion or presentation or knowledge based on the learning process. Sebab apa? Kalau orang tu baca 2 muka surat je, itu je lah yang dia tahu. Kalau awak baca sampai chapter 3, itu je lah awak tahu. Okay? So, itu beza antara dua ni. So, kalau awak buat unsupervised learning, it's okay. You don't have to identify the label. Apa dia punya class label yang dia akan belajar. But, if you do ataupun conduct a supervised learning, yang mana supervised learning ada regression, prediction and also classification, you need to give the class label to the data. You have to identify which class label
for the data. Okay, so next kita tengok pada Weka. Okay, so you have to install the Weka. So kat sini ada guideline untuk Weka. However, this guideline is a little bit out to date lah, out of date. Tapi stable version ada 3.8. So awak boleh install later supaya senang medium umur nak ajar awak nanti. Okay, and this is the source of data. Ni cerita pasal source of data lah, sebenarnya awak pun dah tahu dah ada Kaggle. Selain daripada Kaggle, there is banyak lagi sebenarnya sources of data. Contoh Teradata yang awak install for ISP642 tu pun adalah source of data. Or UCI machine learning website ni pun ada banyak source of data. Tapi satu je lah masalah. Seperti yang saya cerita tadi, in a previous video, bila awak guna data yang awak downloaded, awak akan skip dua benda ni. Understanding and also data understanding. Dan bila dapat projek yang sebenar, dapat raw data, then you blur. You are bewildered nak buat apa sebenarnya. Kita nak buat apa Okay. So, boleh install dahulu Weka dan nanti saya akan pass kepada medium mula untuk ajar awak Weka. Okay, so untuk video ni sekian dahulu. Kita sambung untuk next video.